daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata tanda bahagia satu orang manusia itu ada 3. Tanda sengsara ataupun tanda penat. Dalam syarah hadis ni dia kata syiqwah. Syiqwah ini sengsara, tak seronok, derita. Itu semua syiqwah. Syiqwah juga membawa maksud ta'ab, dia kata penat. Di antara tanda penat ataupun sengsara satu-satu manusia itu juga ada 3. Min sa'adati bani Adam, di antara tanda satu-satu orang manusia itu bahagia. Hidup dia happy. Hidup dia tak ada serabut. Ialah yang pertama al-mar'atu salihah. Dalam syarah hadis dia kata bukan sengaja, bukan kebetulan Nabi sebut al-mar'atu salihah itu nombor 1. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam purposely sebut al-mar'atu salihah itu nombor 1. Di antara tanda satu orang manusia itu bahagia, jiwa dia tenang, tenteram, hidup dia happy, ialah sekiranya dia ada isteri yang baik. Menyebut al-mar'atu salihah, isteri yang baik itu di nombor 1 itu bukan saja-saja. Kerana dia boleh jadi punca segala kerosot yang ada dalam dunia. Yang dikatakan al-mar'atu salihah, isteri yang baik itu apa dia? Dalam syarah hadis dia kata yang pertama, tengok pun rasa syok dah. Tengok pun rasa tenang dah. Dia ada satu isteri di rumah yang dia pergi kerja, dia balik kerja penat. Tengok muka bini itu hilang penat. Di antara yang dikatakan al-mar'atu salihah itu apa dia? Satu orang isteri yang pandai menjaga maruah dia, sama ada ketika di rumah ataupun di luar rumah. Mana-mana orang yang dapat isteri yang macam ni, dia bahagia. Siapa yang mendefinisikan kebahagiaan itu mendapat isteri yang baik? Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal maskanus salih, di antara tanda bahagia manusia juga dia ada rumah yang baik. Rumah yang baik ini di dalam setengah hadis sebut sebagai rumah yang luas. Rumah yang selesa duduk. Rumah yang paling-paling korang ada 4 bilik. Mak ayah 1 bilik, anak laki-laki 1 bilik, anak perempuan 1 bilik, dan ada 1 bilik tetamu. Dan paling-paling tidak ada 3 bilik. Mak ayah 1, anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Kurang daripada 3 bilik mengundang masalah. Beberapa tahun dulu, polis Pulau Pinang pergi buat operasi dekat Dewan Seri Pinang punya kawasan tepi laut tu, Padang Kota. Pukul 2, pukul 3 pagi, polis pergi buat operasi, budak-budak penuh di situ. Bila tanya duduk di mana, mereka tunjuk, saya duduk sana, saya duduk sana, saya duduk sana. Pasal apa ada di sini? Pukul 2, pukul 3. Mereka jawab balik dekat polis yang buat operasi. Dia kata, kami kalau duduk di rumah, kami nak duduk tang mana? Kami nak duduk tang mana? Bilik pun tak ada. Mak dengan ayah 1 bilik, kakak dengan adik perempuan 1 bilik. Kami nak duduk tang mana? Rupa-rupanya Islam sudah bagi tahu melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu di rumah ini ada privacy. Perlu di rumah ini ada anak laki-laki ada kawasan dia, anak perempuan ada kawasan dia, supaya tidak timbul masalah di kemudian hari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata di antara tanda bahagia satu orang manusia itu
ada rumah yang baik. Rumah yang baik adalah rumah yang luas dan mempunyai ruang yang cukup untuk penghuni dia duduk. Yang ketiga, di antara tanda bagus kehidupan satu orang manusia itu ialah wal markabus salih. Ada kenderaan yang baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kenderaan yang baik bukan kenderaan mahal, tetapi kenderaan yang tidak beri masalah kepada tuan punya dia. Di antara tanda sengsara ataupun di antara tanda penat satu orang manusia, Nabi SAW kata ada 3. Yang pertama, al-mar'atu su'. Bini dia di rumah bagi masalah dekat dia. Nasib dia malang, dia ada bini di rumah, kaki beletiak. Oh, tuan-tuan. Orang laki-laki ni paling dia tak suka apa dia? Bini beletiak. Dia tak suka. Bini dia tegur anak, tegur sekali sudahlah. Lagu duk ulang. Bukan anak tu stres, pak dia stres sama. Pak kata dekat bini ni, dia kata, bang sekali cukuplah, budak tu faham lah. Ulang lagi. Yang ni semua apa dia? Yang ni semua nak bakang hati. Malang bagi dia, pasal di rumah dia, isteri dia karakter macam tu. Yang kedua, wal maskanus su'. Dia ada rumah, tapi rumah ni memang jadi masalah. Dengan rumah sempit, dengan rumah duduk di dalam neighborhood, di dalam kejiranan yang bermasalah. Balik kanan rumah ada 3 drug addict duduk dalam rumah tu, balik depan rumah, Allahu Akbar, dia ditakdirkan tercampak duduk di kejiranan itu. Dan yang ketiga, menjadi punca masalah dan hilang bahagia dan penat kepada satu orang manusia itu ialah wal markabus su'. Kenderaan yang memberi banyak masalah kepada dia. Awal bulan aircon rosak. Baru 10 hari bulan alternator rosak. Dia mai 15 hari bulan belting putih. Dia mai dah 18 hari bulan bateri kong. Ada saja benda yang nak bagi jadi serabut ni. Dah tukang, dah repair, kacau lagi. Dah tukang, dah repair, kacau lagi. Siapa kena, siapa tahu. Nabi SAW sudah bagi tahu benda-benda ni semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada banyak hadis yang Nabi SAW nak cerita tentang tanda bahagia dan tanda serabut satu-satu orang manusia. Di antaranya dalam hadis riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihah wa auladuhu abraran wa khulaqa'uhu salihin wa an yakuna rizquhu fi baladihi. Atau kama qal, hadis itu kata Imam As-Suyuti dhaif. Maksud dia, Nabi SAW bersabda, Nabi kata ada 4 tanda bahagia satu manusia. 1, zaujatuhu salihah. Sama juga, dia sebut isteri yang baik. Sangat penting, sangat signifikan, sangat important tuan-tuan, mendapat isteri yang baik ni. Kalau kita baca sebaliknya pula, orang perempuan juga perlu mendapat satu suami yang baik. Kalau suami baik, isteri baik, aman rumah tangga itu. Wa auladuhu abraran. Di antara tanda bahagia satu manusia ialah dia dapat anak yang abraran, anak yang baik-baik. 3 orang anak, 5 orang anak, 10 orang anak, semua bagus. Bukan bagus dari segi pencapaian dalam pelajaran sahaja, bagus akhlaknya. Hormat ibu bapa dan orang tua-tua. Dengar cakap,
taat Allah, taat Rasul dan taat kepada ibu bapa dia. Tidak ada yang lebih bahagia bagi orang tua-tua melainkan mendapat anak yang baik-baik. Wa khulata'uhu salihin, dan juga dia ada kawan yang dia duk bergui bercampur hari-hari, dan mereka ini orang-orang yang salihin, orang yang baik-baik. Dia berkawan dengan orang yang baik-baik, orang yang tidak bawa dia ke jurang neraka, sebaliknya orang yang sentiasa mengajak dia kepada kebaikan. Kalau itu yang ada di keliling dia, dia mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Wa yakuna rizquhu fi baladih. Dan Nabi kata tanda baik seorang manusia itu ialah apabila dia boleh mendapat rezeki daripada negeri sendiri. Dia dapat rezeki daripada negeri sendiri. Dia orang Malaysia, dia kerja di Malaysia. Rezeki dia dapat daripada hasil kerja di Malaysia. Tuan-tuan boleh bayang kalau kita terpaksa jadi macam saudara-saudara kita di Indonesia yang terpaksa main negara kita untuk cari makan. Tuan-tuan boleh bayang 5 tahun lagi. Tuan-tuan boleh bayang 10 tahun lagi. Kalau dengan trend yang ada hari ini, Kelang ada shutdown. Kelang 1 tutup, Kelang 2 tutup, Kelang 3 tutup. Semua orang yang duk kerja. Satu Kelang ada 1,500 orang. Satu Kelang ada 3,000 orang. Satu Kelang ada 5,000 orang. Nak pergi kerja di mana mereka ni? Kelang tutup. Dengan umur sudah main 45. Dengan anak tak lepas rumah lagi duk ada berapa. Dia tak boleh duduk di rumah goyang kaki. Anak-anak semua nak bergantung kat dia. Dia nak pergi kerja di mana? Dengan tempat kerja tutup. Tuan-tuan boleh bayang 5 tahun lagi. Boleh bayang 10 tahun lagi. Kita kena bawa beg, galeh beg, pergi kerja di Myanmar. Tuan-tuan boleh bayang tak 10 tahun lagi. Kita terpaksa bawa beg, pergi nak menagih rezeki di Vietnam. Pasal hari ini kelang-kelang di Malaysia tutup. Kelang di Penang tutup. Dia pergi Vietnam. Dia pergi ke Myanmar. Dia pergi ke India. Dia pergi ke negara-negara lain. Pasal apa? Pasal kita sudah tidak memberi satu suasana yang kondusif kepada mereka untuk buka kelang di sini. Adakah itu mustahil lagi 5 tahun kita jadi macam orang Indonesia yang nak kerja di sini? Mustahilkah 10 tahun lagi kita akan jadi macam Rohingya yang duk mai cari makan di sini? Kita mungkin kata kita tak apa dah. Kita duduk dalam comfort zone. Dalam zon yang selesa. Tonton tengok anak-anak kita di rumah. Berapa orang anak kita duk ada? Kalau anak-anak kita semua dah ada kerja, dah nampak comfortable. Tonton tengok cucu kita. Ini semua generasi yang kena cari makan untuk nak kerja. Untuk nak menyambung kelangsungan hidup. Kalau sekiranya keadaan dan tren yang ada hari ini berterusan, apa akan jadi kepada masa depan generasi anak cucu kita yang akan datang? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Isu hidup bahagia di dalam dunia ini bukan isu main-main. Ini isu yang sangat serius, kerana itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan cuba bayangkan. Katalah kita ni jadi multimilioner. Multimilioner maksudnya bukan dalam bank ada 1 milion. Bukan kata dalam tabung haji ada 2 milion. Multimilioner ni maksudnya kurang-kurang 100 juta kata. Kita ni bayangkan jadilah. Walaupun tak ada sungguh, bayangkan kita ada multimilioner. Kita ni multimilioner. Kita ada ratus juta dalam simpanan. Tuan-tuan bayangkan kereta yang menjadi idaman orang yang ada ratus juta ni. Kereta apa tuan-tuan? Dia bayangkan Ferrari. Dia bayangkan kereta Bugatti. Benar tak? Dia bayangkan kereta Bugatti. Dia bayangkan nak pakai kereta Porsche. Sebut begitu. Tak ada sebut Porsche. Kan? Masuk dalam Google. Cek tengok dia punya pronunciation dia. Dia sebut, kita pun guna terkeluar. Ayat dia. Porsche. Dia sebut pun susah dah. Belum kata nak beli lagi. Porsche. Orang yang ada ratus juta ni, dia tak tengok kereta Mercedes. Dia tak tengok BMW. Dia tak tengok Audi. Dia tak tengok Bentley pun dia tak tengok. Dia duk tengok Ferrari. Dia duk tengok Bugatti. Pasal apa? Masing-masing punya keinginan sesuai dengan masing-masing punya duit.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bayangkan orang yang ada ratus juta ni. Ni nak cerita kita bahagia atas dunia ni. Bayangkan orang yang ada ratus juta ni. Dia nak beli rumah. Dia bukan nak beli rumah di Tropicana, Kuala Lumpur. Dia bukan nak beli rumah di Damansara High. Dia bukan nak beli rumah di Bukit Tungku. Dia bukan nak beli rumah di Jalan Duta, di Taman Duta, KL. Dia bukan nak beli rumah di Bukit Bandaraya. Tuan-tuan, ni tempat-tempat yang kita sebut ni, ada masa pergi Kuala Lumpur saja round. 2 kali kita round, kita boleh main tanya pasal badut orang kau ni. Ni tempat yang kita sebut tadi ni, Bukit Tungku, Bukit Bandaraya, Bukit apa di Kuala Lumpur ni, kita lalu tengok, kita tadi tangi ke Istana Negara. Ini bukan istana, tuan-tuan. Ini rumah orang kaya yang ada ratus-ratus juta. Mereka duduk situ. Tapi orang yang lagi kaya daripada tu, dia nak cari rumah di mana? Dia nak cari rumah di France. Dia nak cari rumah di Malibu. Anda pernah dengar? Kita pernah dengar Pongsu Seribu dengan Pasiang Gebu. Ini Malibu, tuan-tuan. Satu kawasan di California, di Amerika, yang menjadi tempat selebriti dunia ada rumah di situ. Bila duit dia ada ratus juta, akal dia sudah nampak Malibu. Nak beli rumah di sana. Kita bercakap dalam kelompok kita di Kepala Batas ni, kita tak boleh bayang benda ni. Tapi tuan-tuan, di Malaysia ada orang kaya macam ni. Yang kaya dia ni sampai ke tahap nak beli rumah di Malibu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bayangkan orang-orang yang macam ni, yang kita sangka mereka bahagia ni. Mereka sembahyang subuh di Kepala Batas, mereka sembahyang maghrib di Masjidil Haram. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pendek kata, tidur malam sambil senyum, jaga pagi esok duduk senyum tak habis lagi. Punyalah kita duk nampak senangnya mereka ni semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan boleh bayang tak, dia bangkit-bangkit pagi esok, dia sakit. Ni yang ada rumah di Malibu ni, yang kereta yang dia pakai Bugatti ni, dia bangkit-bangkit pagi esok, dia tak boleh nak bergerak turun katil. Dia sudah sakit. Tak sakit apa pun tak tahu. Sifatnya instan. Tiba-tiba sudah kena sakit. Yang sakit itu daripada sakit menjadi sika, menjadi bertambah sakit, menjadi bertambah teruk, menjadi tenat. Yang finally dia realize, orang yang ada rumah besar di Malibu, orang yang ada kereta Bentley di depan rumah di Malaysia ni, bila dia jaga pagi, dia tak boleh nak bergerak kaki. Dia nak pergi pancong, dia duk nampak daripada katil dia nampak bilik ayam. Dia nak pergi tak boleh. Daripada sehari 2 hari, daripada 2 hari seminggu, daripada seminggu sebulan, sakit dia makin teruk. Sakit dia makin teruk. Dia akan sampai pada satu ketika, dia rasa semua ada kat dia ni useless. Pada masa tu kalau orang main tanya dia, anak dia kata, ayah, jom kita pergi rehat di Malibu. Dia kata, Malibu kepala otak. Dia tak boleh lah. Dia tak mau dengar dah yang ni semua, tuan-tuan. Orang kata apa? Dia kata, the sick person has only one wish. Orang sakit ni, dia tak ada lah. Dia tak ada ingat nak beli rumah di sana, nak beli kereta ni, nak pergi makan angin. Dia tak ada lah. Orang sakit ni, dia cuma ada satu wish. Satu saja hak dia nak minta. Apa dia? Sihat. Nak minta sihat dia. Kalaulah sihat tu Allah boleh bagi dekat dia dengan tukar sebahagian daripada harta dia, dia sanggup. Karena semua yang dia miliki useless, sudah tidak boleh guna lagi. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah keadaan yang ada di dalam dunia kita pada hari ini. Pentingnya bila Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita bahagia, syukur alhamdulillah. Tak ada dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Kita tengok dengan mata kita. Menikah, daripada hari menikah, pernikahan dia tu dipanggil wedding of the year. Mau ustaz mana boleh panggil ni, tolong baca doa untuk kenduri kahwin ni. Dia boleh petik mana ustaz dia mau. Mau dia ni, oh mau imam daripada Mekah mai untuk baca doa. Dia boleh, dia ada duit.
Kita tengok, Masya Allah, kita kata kayanya dia ni. Wedding of the year. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang semua bagi ucapan dekat dia. Wish dia bahagia til jannah. Dulu bahagia sampai ke anak cucu. Lam yang style dia kata bahagia til jannah. Sampai ke syurga. Tuan-tuan, tak dan sampai syurga, tuan-tuan, jadi sebaliknya. Wedding of the year buat loan, pinjam bank untuk buat kenduri grand ni, bayar loan tak habis lagi. Rumah tangga sudah berantakan. Kita tengok wedding dia, kita tak sangka nak jadi macam tu rumah tangga dia. Kita tengok family, kita nampak family ni ada duit. Anak-anak semua successful. Anak-anak semua berjaya. Dia sendiri habang kat kita, anak dia CEO company, gaji 250,000 sebulan. Tuan-tuan, kita 2,500. Tu pun bangkai lepas. Anak 4 orang gaji 2,500. Alhamdulillah lepas belajar. Dia gaji sebulan 250,000. CEO company besar. Anak dia engineer, bukan engineer di sini, engineer di Dubai. Anak dia accountant company, bukan company korporat, company konglomerat. Tuan-tuan, ni hak kita tahu. Maka kita pun sangka keluarga tu sudah tentu keluarga yang cukup bahagia. Tapi kita tak tahu hati mak dengan ayah dia. Betapa mak dengan ayah ni hari-hari makan air mata. Anak CEO gaji 250,000, tak berasa nak balik tengok dia. Anak yang kerja engineer di Dubai sentiasa sibuk, tak dan telefon pun dekat dia. Tuan-tuan, kita tak tahu derita dia. Yang kita nampak, dia ni anak-anak dia semua berjaya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia bagi, kita tak tahu, mata kasang tengok lain, hadu rasa di dalam lain. Kita tengok ada orang rumah saja, Allahu Akbar, dia beli rumah di kawasan yang paling murah 5 juta. Dia beli rumah 5 juta, dia renovate 3.5 juta. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dia panggil kita pergi baca doa masuk rumah. Kita masuk tengok dalam rumah dia, Allahu Akbar. Kita kata rumah ke, istana ke, syurga ke ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi yang kita tak nampak mata kita apa dia? Penghuni rumah tu tak boleh tidur malam. Tak boleh tidur malam. Nak tidur kena telan ubat. Kalau tidak, tak boleh tidur. Bahagia apakah yang ada dekat dia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam-macam benda doa ada di depan mata kita. Yang mata kita tengok, kita sangka lain, tapi hakikatnya lain. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, la yanzuru ahadukum ila man fawqah fil mal, walakin yanzuru ila man huwa dunah. Atau kama qala, hadis riwayat Ahmad. Hadis itu isnadnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, janganlah kamu tengok orang-orang yang di atas kamu dari segi kekayaan. Jangan. Kita duk tengok dia, kita duk nak ligan jadi jangan, tuan-tuan, jangan. Kita pada speed kita, pada kelajuan kita, kita jangan pergi beyond kemampuan kita. Nabi kata apa? Walakin yanzur ila man huwa dunah. Tengoklah orang yang bawah pada kita. Syukur kita kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah peringat dalam Quran. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Munafiqun ayat 9. Tu imam selalu baca sembahyang jemaah rakaat kedua dan ditarik surah ni. Apa maksud dia? Dia kata, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai anak-anak kamu,
harta benda kamu merosakkan kamu daripada agama Allah. Jangan sampai harta Allah bagi kat kita, dia merosakkan kita, dia merosakkan agama kita. Jangan sampai Allah bagi anak kat kita, anak itu menjadi punca kerosakan agama kita. Jangan. Wa man yaf'al zalik. Allah kata siapa yang buat macam tu, dia ada harta, dia pergi buat dengan cara tak betul. Dia ada anak, habis anak-anak dia. Duduk di Kuala Lumpur, tuan-tuan. Anak-anak kelabing. Duduk di Kuala Lumpur. Ayah masjid. Mak pun dengan pakai tutup aurat semua cantik. Anak kelabing. Anak dia kelabing. Kaki piklak. Dia kata pula, dia panggil ustaz mengajar di rumah. Dia kata dekat ustaz yang main di rumah dia. Dia kata Allah, dia kata, anak-anak duduk di KL ni kalau tak bagi dia papi kelabing susah, dia kata. Nampak? Kalau tak bagi dia papi kelabing, kawan-kawan dia semua ada di situ. Kalau kita tahan tak bagi pipo susah. Tapi anak saya insya-Allah, dia kata dia pi dia minum fresh orange. Dia pi abuan nak campur, nak sembang dengan kawan-kawan saja dia balik. Tak pernah lagi dah, tak pernah dia balik mabuk. Tuan-tuan, membenarkan pi itu membuka pintu untuk nak jadi lingkup. Hari ini mungkin tak, seminggu mungkin tak, sebulan mungkin tak. Tuan-tuan, lepas daripada setahun, apa jadi kat budak ni? Benda seronok, tuan-tuan. Benda seronok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab orang kata apa? Life is not about being rich, popular, highly educated. But life is about being real, humble, and kind. Orang putih. Nampak tuan? Tu yang kata orang kepala batai. Kita baca orang putih, angguk ambil belaga lutut. Faham dia lebih daripada cakap Melayu ni. Apa dia kata? Life is not being rich, popular, or highly educated. Hidup ni, dia kata, bukan semata-mata kerana nak jadi kaya. Kalau hidup ni, matlamat kita nak kaya, itu saja matlamat kita, habis tuan-tuan. Membujung lalu melentang patah. Haram halal semua kita tak kisah. Kita nak kaya, kita nak lebih kaya daripada orang kaya yang kita kenal. Kalau itu matlamat kita, lingkup kita. Islam bukan larang umat Islam jadi kaya, tetapi jangan itu dijadikan matlamat kita. Dan hidup itu dia kata bukan kerana nak popular. Nak popular, suka populariti. Sampai jadi ustaz pun nak popular. Allahu Akbar. Artis popular cukuplah. Ustaz ni tak payah ligan populariti, tak payah. Lebih baik kita ni Allah kenal, penduduk langit kenal, daripada satu dunia ni kenal kita. Lebih baik kita pilih Allah kenal kita. Kalau itu matlamat kita, kita nak popular, kita nak populariti, jahanam kita. Mungkin kita punya starting cantik, tapi lama kelamaan kita tenggelam di dalam populariti. Kita tenggelam di dalam dunia yang glamorous, akhirnya membinasakan kita. Hidup ni dia kata bukan sahaja nak target highly educated, nak jadi orang yang berpendidikan tinggi. Bukan Islam larang kita belajar ilmu tinggi, bukan. Tetapi jangan itu target kita. Tetapi hidup ni, orang putih kata apa? Life is about being real. Kita tidak berpura-pura. Kita tidak bermuka-muka. Kita tidak jadi orang lain yang bukan kita. Tak payah. Bahasa Arab dia sebut tasannu'. Sana'a maksudnya buat. Masna' maksudnya kelang, tempat buat barang. Tasannu' maksudnya buat-buat. Buat-buat. Ceramah buat-buat. Teriak nak bagi buat-buat. Bukan main daripada dalam diri kita, sengaja buat-buat. Saja buat-buat. Kita tak mau macam tu. Kita mau hidup ni real. Kita satu orang yang realistik. Kita tak mau hidup berpura-pura. Kita tak mau hidup bermuka-muka. Kita tak mau berlakon di dalam dunia ni. Kita adalah kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan hidup ni dia kata being humble.
Biar kita rendah diri. Tentu nak sombong apa? Tentu kaya. Juta orang lebih kaya daripada kita. Tentu nak sombong apa? Tidak ada tempat untuk orang sombong di atas dunia ni. Dan yang pentingnya kita dalam hidup ini, kita ni kind, dia kata. Kind ni maksud dia apa? Baik hati. Kita dalam dunia ni, kita satu orang yang tak ada busuk hati. Tak ada dengki orang. Tak ada nak khianat orang. Tak ada nak jealous, tak tentu punca dekat orang. Tak mahu yang tu semua. Kita jadi satu orang yang kind. Allah bagi dekat kita rezeki lebih sikit, kita share. Kita sama apa yang Allah bagi dekat kita, membinasakan kita.